Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sidang jemaah muslimin dan muslimat rahmatullah, alhamdulillah, bersua kembali kita untuk kali ini kita menyambung perbincangan berkenaan dengan hadis Nabi SAW. Pada kali ini kita akan melihat kepada hadis yang ketiga yang dimuatkan dalam kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman. Jadi hadis ketiga ni diletakkan tajuk oleh pengarang kita, pengarang kitab ini, iaitu seluruh manusia datang mengermuni umat Islam. Dunia kumun, kita umat Islam, negara umat Islam. Bukan suatu yang baik, tidak, tapi merupakan suatu yang malang, perkara yang berlaku kepada umat Islam. Hadisnya an Thauban radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Faqala qailun wa min qillati nahnu yawma idh. Qala bal antum yawma idhin kathir walakinnakum gutha' ka gutha'is sayl. Wa la yanzi'anna Allah min suduri aduwikum al-mahabata minkum wa la yakzifanna Allah fi qulubikumul wahn. Faqala qailun ya Rasulullah wa mal wahnu? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Rawahu Abu Daud. Hadis yang kita baca pada kali ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud rahimahullah, Imam Abu Daud dalam kitab beliau. Jadi kitab beliau Musnad Abu Daud lah. Hadis ni kalau kita lihat bagaimana Nabi SAW bersabda, hampir tiba satu waktu di mana bangsa-bangsa lain dari seluruh dunia akan datang kepada kamu dan mengermuni kamu, bagaikan orang yang hendak makan mengermuni talam hidangan mereka. An tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Umat Islam dikerumuni, kata Nabi, sebagaimana orang mengermuni makanan, hidangan untuk mereka makan. Kita boleh lihatlah, kita boleh gambarkan bagaimana ketika waktu makan secara beramai-ramai. Semua datang untuk makan mengurni. Kalau dalam dulang sebagai contoh, 4-5 orang penuh dia duduk, sehingga kalau kita tengok daripada jauh tak nampak dulang tu, nampak orang. Jadi begitu keadaannya. Maka bila begitu gambaran yang diberikan oleh Nabi SAW, salah seorang di kalangan sahabat bertanya kepada Nabi, adakah hal ini berlaku kerana bilangan kami sedikit pada waktu itu? Adakah kerana orang Islam sikit waktu itu menyebabkan mereka dikerumuni oleh musuh? Nabi jawab, tidak. Orang Islam tak sikit. Bal antum yawma idzin kathir. Bahkan kamu pada waktu itu ramai. Bilangan umat Islam ramai, tidak sedikit. Tapi kata Nabi SAW, kamu seperti utha', walakinnakum utha'un ka usa'is sayli. Tetapi kamu umpama buih, umpama buih yang ada pada waktu banjir. Setelah berlaku banjir, maka dengan air yang banyak dan akan berkumpul buih yang banyak, buih yang nampak di segi zahir ini besarlah, tetapi tidak ada kekuatan. Mana ramai orang Islam, tapi tidak ada kekuatan. Kuantitinya ramai,
banyak, tapi kualitinya tidak ada, ya, di kalangan umat Islam. Kemudian kata Nabi SAW, dan Allah akan mencabut rasa gentar terhadap kamu daripada hati musuh-musuh kamu. Musuh Islam tak rasa gerun, ia tidak rasa gentar kepada umat Islam, walaupun orang Islam ramai. Sepatutnya bila orang Islam ramai, musuh gerun, ya. Ia dibuktikan, ya, kalau kita lihat bagaimana bilanya turun pertolongan Allah Ta'ala kepada umat Islam, walaupun mereka bilangannya sedikit, tetapi menggentarkan musuh. Ya, kita boleh lihat bagaimana dalam peperangan, siri peperangan yang dihadapi oleh Nabi SAW. Bilangan umat Islam sedikit. Alat-alat senjata mereka tak banyak. Dan tidaklah sehebat senjata musuh. Tapi mereka menang. Dan musuh rasa gerun, ya, kepada umat Islam. Kerana pada mereka ada ciri-ciri yang istimewa, ya, yang menyebabkan musuh ni gerun kepada mereka. Allah menjadikan musuh gerun, yang melihat kekuatan yang ada pada mereka. Walaupun dari segi zahir kurang, ya, berbanding dengan musuh itu sendiri. Jadi kata Nabi SAW, Allah akan cabut rasa gerun, ya, terhadap kamu di kalangan dari hati musuh-musuh kamu. Dan Allah akan mencampakkan, melemparkan ke dalam hati kamu penyakit, ya, yang disebut al-wahnu. Penyakit wahan ini. Ya, kalau dulu timbul disebut bukan penyakit wahan ataupun bukan al-wahnu, tapi Wuhan. Itu merujuk kepada COVID-19 lah, yang bermula daripada wilayah Wuhan di China sana. Tak apalah. Ya. Jadi Allah campakkan dalam hati kamu penyakit wahnu, al-wahnu ni, menyebabkan musuh berani melakukan apa sahaja kepada kamu, kepada umat Islam. Ya. Jadi bila Nabi sebut al-wahnu, maka di kalangan sahabat ada yang bertanya, ya, apa dia al-wahnu ini, ya Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut, iaitu cinta kepada dunia dan takut mati. Ini penyakit yang dialami, yang ada pada umat Islam hari ini. Ya, terlalu cinta kepada dunia dan takut kepada kematian. Dan kalau kita lihat apa yang disabdakan oleh Nabi SAW ini adalah merupakan sesuatu yang benar. Ya. Yang menggambarkan realiti yang berlaku pada hari ini. Kalau kita berapa ramai penduduk dunia yang beragama Islam. Berapa banyak negara-negara Islam. Walaupun sebahagiannya berlaku sebaliknya. Dulunya dikuasai oleh Islam, wilayah Islam, tapi kini tidak lagi. Dikuasai oleh musuh. Hingga umat Islam menjadi golongan minoriti dan diperlakukan apa sahaja kepada mereka sekehendaknya oleh musuh. Ya. Kini umat Islam jumlahnya lebih daripada 1.8 bilion. Jumlah mereka lebih daripada 1.8 bilion di seluruh dunia. Ataupun disebut 1/5 daripada penduduk dunia ni adalah yang beragama Islam. Tapi mereka seringkali menjadi alat permainan kepada bangsa-bangsa lain. Tak kira disebut Yahudi ke, Israel, ataupun oleh orang Nasrani. Dan memang mereka tidak akan redha kepada kita sehingga kita mengikut jejak langkah mereka. Walan tarda ankal yahud wal nasara hatta tattabi'a millatahum. Peringatan Allah. Dan sekali-kali tidak akan redha, selama-lamanya tidak akan redha. Golongan Yahudi, Nasrani, sehinggalah kata Allah, kamu orang Islam ni ikut jejak langkah mereka. Ya, mana lari meninggalkan agama sendiri, agama Islam itu. Apa yang kita lihat bagaimana umat Islam menjadi permainan kepada musuh, bangsa-bangsa lain. Umat Islam ditindas, diinjak, mereka dibantai, dibunuh. Dan kita lihat bagaimana berlaku serangan demi serangan.
ke atas umat Islam di Palestin, di Gaza. Ya, ramai di kalangan anak-anak, golongan wanita, perempuan, ibu-ibu, golongan tua yang terbunuh, ya, yang dibom oleh Zionis Israel. Bagaimana sewenang-wenangnya dengan suka hati mereka menembak umat Islam yang berkumpul di masjid, ya, di kawasan berhampiran Masjid Al-Aqsa itu. Sebagaimana yang kita ketahui. Tapi apakah yang dilakukan oleh umat Islam? Tidak ada apa-apa yang mampu dilakukan oleh umat Islam. Mereka hanya melihat sahaja, ya, apa yang berlaku. Maknanya musuh membantai, ya, umat Islam menjadi mangsa kalau kita lihat di seluruh dunia. Sedangkan bangsa lain di seluruh dunia, walaupun mereka berbeza agama, ya, tetapi bila berdepan dengan Islam, mereka mampu untuk bersatu, ya, mengumpul kekuatan untuk berdepan dengan umat Islam, sehingga mereka melumpuhkan, ya, kekuatan umat Islam dan menjadi malang. Terlebih malang kita umat Islam pula berpecah di antara satu dengan lain, yang menjadi kepada punca kelemahan, ya, umat Islam itu sendiri. Ya, jadi apa yang berlaku hari ini, kita lihat kekalutan yang berlaku kepada umat Islam, bukan salah sesiapa, bukan salah orang lain. Ya, tidak boleh untuk kita menyalahkan musuh sebagai contoh. Kan itu memang kerja mereka. Tetapi berdasarkan kepada hadis yang nyatakan oleh Nabi SAW itu, salahnya, silapnya adalah pada umat Islam itu sendiri. Dua penyakit itu, iaitu hubbud dunia, cintakan kepada dunia, wa karahiyatul maut, takutkan mati. Iaitu mereka terlalu asyik, memikirkan tentang kehidupan dunia ini, sehingga menyebabkan mereka tidak bersedia. Mereka tidak membuat persediaan, untuk menuju ke akhirat. Ya. Sibuk dengan semata-mata dunia dan tidak ingat akhirat. Lalu mereka tidak mengambil peranan, tugas, untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sekiranya mereka mengambil tugas memperjuangkan agama ini, insya-Allah mereka akan dimuliakan. Nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam, fa mahma nabtagil izzah bi ghairi ma a'azzana Allah azallana Allah. Kita adalah umat Islam, ini adalah kaum ataupun golongan yang Allah muliakan kerana Islam. Sekiranya kita meninggalkan Islam, maka akan dihina, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka umat Islam kena bangkit, berpegang kepada Islam, mengamalkan apa yang diperintahkan Allah Taala, yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, dan dalam masa yang sama menjadi pejuang, kepada agama Allah Taala. InsyaAllah mereka akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan beri kemenangan kepada umat Islam di dunia ini dan insya-Allah di akhirat nanti. Sekali itu untuk perkongsian pada kali ini. Yang baik itu daripada Allah, silap salah kelemahan saya sendiri. Aku qauli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.